Salam sejahtera, kembali bersama dengan saya Anim Izzati dalam Sembang LZS, Destinasi Zakat Anda. Satu program bual bicara yang kita bawakan kepada anda semua, pastinya untuk kita berkongsi antara info-info menarik maupun isu-isu yang sedang hangat diperkaitkan dalam konteks zakat itu sendiri. Tak dapat tempat lain, hanya di Sembang LZS. Untuk informasi-informasi yang kita bawakan, bukan saya yang akan berkongsi, tapi kita akan invite ataupun jemput pakar ataupun yang lebih arif dari Sembang LZS, Lembaga Zakat Selangor sendiri, untuk berkongsi informasi, memberi pencerahan kepada topik-topik yang berbangkit. Seperti minggu ini, apa agaknya topik yang kita bawakan? Topik ini cukup dekat dengan anda semua, iaitu permohonan zakat. Susah ke? Inilah cerita yang sering kali dihidangkan, stigma masyarakat yang kata nak mohon zakat ni bukan main payah, bukan main susah. Banyak betul borang yang perlu diisi, barulah mungkin sampai permohonannya. Itu kalau dapat, kalau berjaya. Kalau gagal, lain pula ceritanya. Jadi kita nak perhalusi mengapa sebenarnya situasi itu terjadi, bagaimana isu ini boleh berbangkit. Kita nak perhalusi, memberi pencerahan kepada anda semua. Terus sahaja kita bersama dengan Encik Mat Yusmizan bin Yusof, Timbalan Ketua Division Operasi Agihan Asnaf, bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum. Individu yang sangat sibuk, tapi terima kasih banyak-banyak sanggup ataupun sudi bersama dengan kita di Sembang LZS nak memberi pencerahan lah kan, sedikit sebanyak. Kalau tuan dengarkan statement mengatakan permohonan zakat ni susah. Ramai di antara kita yang rasa macam dah mohon berkali-kali, ada yang di reject ataupun tak diberi perhatian permohonannya, ataupun nak mohon ni macam-macam borang kena isi. Bila dengarkan saja statement tu, apa komen dan juga pandangan daripada tuan sendiri? Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas bual bicara pada petang ini. Stigma susah ke nak mohon bantuan zakat? Sebenarnya tak susah. Tak susah untuk mohon bantuan zakat ni tak susah. Dan untuk makluman kepada para pendengar, bantuan zakat ni walaupun kita mempunyai prosedur dan peraturan, sebab ini satu amanah, sebab kita mengutip duit zakat daripada dana awam, ini satu amanah dan tanggungjawab kepada LZS untuk menjaga amanah ini. Tetapi kami mempunyai proses-proses yang memastikan duit zakat ini sampai ke golongan sasaran. Kenapa saya kata golongan sasaran? Siapa yang berhak? Adakah semua orang berhak dapat duit zakat? Terutamanya adalah pertama pada asnaf muqaddam, asnaf fakir, miskin, mu'alaf, dan juga amil, ada orang yang menguruskan. Dan sebelum asnaf-asnaf mu'ahar, asnaf fisabilillah, asnaf gorimin, asnaf ibni sabil, asnaf rikob, ini semua ada asnaf yang layak menerima zakat. Tapi bagaimana? Untuk makluman, kita ada cawangan-cawangan kaunter LZS di seluruh negeri Selangor, di seluruh daerah, dan kami juga dibantu oleh penolong-penolong amil karya. Kita ada lebih kurang 1,950 penolong amil kirah yang berada di kawasan yang berdekatan dengan masyarakat. Di mana amil kirah yang berada di masjid-masjid, di surau, di setiap kawasan di negeri Selangor. Kenapa timbulnya perkataan susah ini tadi? Kenapa orang duk cakap orang duk susah cakap betul nak mohon? Susahnya nak mohon, kesukarannya nak mohon, susah nak mohon. Sebenarnya situasi ini wujud kenapa? Sebab mungkin ada isu berbangkit disebabkan tidak menceritakan keadaan sebenar. Apa kesusahan dia, apa permasalahan dia. Yang ini kami perlu siasat. Ataupun berselindung di sebalik kisah-kisah yang tertentu. Sebab dalam menguruskan zakat kita perlu pembuktian yang jelas. Sebab orang yang berhak betul-betul layak menerima zakat, dan mungkin ada yang berpura-pura sahaja. So ini kami perlu siasat untuk memastikan duit zakat ini yang menerima itu betul. Sebenarnya tak susah. Dan permohonan itu lebih cepat dan mudah jika maklumat-maklumat ini tepat. Sebab sebagai institusi itu diberi tanggungjawab untuk melaksanakan kepada golongan sasaran yang betul. Jadi siasatan dijalankan, soalan-soalan ataupun kriteria itu perlulah dipenuhi. Sehinggalah mungkin ada yang mengatakan susahnya kerana perlu mengisi pelbagai borang. Apabila melibatkan borang ni, bagi mereka yang sukar untuk reach ataupun sampai ke kawasan-kawasan tertentu, cawangan-cawangan tertentu seperti mana yang diperkatakan Encik Yusmizan tadi, itulah mungkin melibatkan kesukaran. Apa komen bila mendengarkan tentang kepayahan mereka untuk mendapat mengisi borang tertentu untuk setiap permohonan yang berbeza? Sebenarnya borang ini tidaklah susah, sebab kami hanya satu borang. Kami ada satu borang bagaimana untuk memanci kelayakan fakir miskin, dan juga borang permohonan bantuan, hanya satu lai sahaja borang. Dan borang ini mudah didapat, boleh diakses juga, di download di web Lembaga Zakat Selangor pun boleh dapat borang tersebut. Selain ke kaunter, dan dokumen-dokumen bukan dokumen yang orang kata banyak, bergantung kepada permohonan. Kita ambil contoh, jika permohonan itu memerlukan bantuan perubatan, dia perlu ada dokumen pengesahan daripada doktor yang merawat.
Kan jadi pembuktian itu perlu ada sebab kita nak masalah rawatan dia apa, sakit dia apa, supaya kos dan saluran bantuan itu tepat pada masa yang diperlukan. Kan? Dan juga kalau jika dia memerlukan bantuan bantuan asas, kita ada bantuan kewangan bulanan. Jika mereka ini disahkan sebagai asnaf fakir dan miskin, dokumen IC dia lengkap, semua maklumat dia lengkap, dan kita akan salurkan bantuan terus kepada pemohon. Kewangan bulanan ni kami terus bank in je dalam akaun. Tak adalah kami nak bagi cash turun, tak. Dia automatik kita akan transfer ke akaun masing-masing. Dan kaedah pembagian makanan bulanan juga kami door to door. Kami hantar terus di pintu rumah untuk memastikan asnaf dapat disantuni dengan baik. Saya rasa tidak mudah. Okey, sebab tadi Tuan ada sebutkan tentang bagaimana untuk kita mendapatkan borang dan sebagainya kan. Sebab bila kita bercerita tentang golongan asnaf dan juga golongan sasaran ini, mereka datang daripada pelbagai latar belakang dan juga tahap mentaliti yang berbeza, fahaman yang berbeza. Ada yang mungkin sukar untuk baca kan, perlu dibantu oleh mereka yang untuk tolong memahami apakah intipati dalam borang dan sebagainya. Apatah lagi kemudahan untuk mereka pergi ke cawangan itu mendapatkan borang, pergi mendapatkan internet, capaian internet untuk download borang dan sebagainya. Jadi kita berjumpa dengan banyak lapisan-lapisan ini. Bagaimana untuk kita menyantuni keadaan-keadaan seperti mereka? Seperti yang saya sebut tadi, kita ada penolong amal karyah yang di lapangan yang sentiasa dekat dengan pemohon bantuan. Mereka ini akan membantu bagaimana panduan nak mengisi borang dan kemudahan banyak kaedah mengisi dengan gadget yang ada. Mereka telah dilengkapkan kemudahan tersebut. Dan selain itu, pegawai-pegawai kami eksekutif operasi agen daerah yang akan turun ke lapangan dan bersama-sama untuk memastikan borang ini dapat mudah diisi dan untuk dihantar ke lembaga zakat selama. Baik. Jadi kalau kita nak katakan tentang mereka yang perlukan dokumen apa lagi yang semestinya perlu disediakan oleh mereka yang ingin melakukan permohonan zakat ini? Okey, kita lihat kepada bantuan-bantuan yang diperlukan. Baik. Cara asasnya dokumen yang paling penting adalah dokumen pengenalan diri. Dalam kita nak membanci fakir miskin, kita nak melayakkan dia sah fakir miskin, kita dah lengkapkan dokumen pengenalan diri. Maksudnya kad pengenalan lah, IC kan. Dan juga dokumen-dokumen tanggungan mereka, isteri, anak-anak yang tinggal bersama. So ini sebagai dokumen lengkap. Dan juga pengesahan pendapatan. Kalau yang bekerja swasta mungkin ataupun ni dia ada slip gaji. Tetapi kalau jika yang bekerja sendiri, kita ada borang slip pengesahan pendapatan yang perlu disiapkan oleh pegawai kumpulan A, pihak pembinaan masyarakat setempat lah untuk mengesahkan slip pendapatan tersebut. Dan juga dokumen-dokumen sokongan. Dokumen sokongan seperti saya masukkan, kalau dia sakit dia perlu ada pengesahan doktor. Kalau kata dia memerlukan bantuan sewa rumah, dia perlu ada pengesahan pada tuan rumah yang disewa. Itu sahaja. So lebih mudahkan. Contohlah Tuan kan, kalau macam ada situasi di mana setengah pemohon ini dalam erti kata lain mungkin tidak berlaku jujur terhadap kenyataan-kenyataan, ada ketirisan maupun culasnya dalam pengisian borang, statement yang tidak sesuai, tidak sama yang dipadankan seperti mana yang sistem pihak lembaga zakat Selangor ada sistem sendiri kan, bila klik nama dan juga IC semuanya ada. Bila mereka membekalkan borang itu tidak selari dengan penyataan yang disampaikan, ada berlaku sedikit mungkin penipuan dari segi keadaan wang ataupun bulanannya, pendapatannya dan sebagainya. Apa tindakan yang dilakukan? Adakah kegagalan dari segi permohonan itu dikabarkan kepada si pemohon dengan cara bagaimana? Okey, jika pemohon orang kata gagal ataupun dinyatakan ditolak, so kita akan memaklumkan. Sebab apa? Akan nyatakan. Mungkin melebihi had kifayah. So pendapatan dia melebihi daripada had kifayah yang telah ditetapkan. So dia tidak layak pada asnaf fakir miskin. Jadi pemohon tahulah. Pemohon tahu. Ataupun dia mohon bantuan lain. Sumber-sumber maklumat itu tidak tepat. Mungkin kalau kata dia sewa rumah, kita akan sangat betul kena tuan rumah. Kita berjumpa kepada tuan, ini bukan rumah saya, ini maklumat yang tidak tepat. So kita akan membatalkan tersebut dan memaklumkan kepada pemohon lah. InsyaAllah. Kan itu yang kadang-kadang kita tak nampak. Banyak betul. Sebab permohonan gagal mungkin juga disebabkan oleh data-data yang tidak sahih, yang dibekalkan, yang kurang tepat, yang mungkin apabila siasatan dilaksanakan, sebab kita bukan sembarang pihak lembaga zakat Selangor ada division siasatan sendiri yang melakukan penyiasatan terhadap segala info yang dikongsikan oleh pemohon. Baiklah, kalau berjaya dan juga gagal, bagaimana kalau mereka yang dah pernah mohon ini gagal berkali-kali, adakah peluang untuk mereka mohon sehingga berjaya itu dibuka ataupun bagaimana? Dia macam ni, apabila kata dia gagal, kita melihat puncanya kenapa. Mungkin dia gagal disebabkan tidak melepasi had kifayah. So dia gagal kepada fakir miskin. Dan kami akan juga melihat mungkin dia ada keperluan lain. Contoh,
dia sakit. Kita akan bantu dia menggunakan asnaf algoritmi. Kita boleh bantu dia perubatan. Baik. Mungkin ada keperluan, sebab algoritmi ni orang yang berhutang. Dan orang definisi dia orang yang berhutang. Mungkin ada keperluan lain, mungkin sewa rumah dia tertunggak atau bayaran rumah dia tertunggak. Atas sebab bukan sengaja. Kan, atas sebab bukan, mungkin dia sebab diberhentikan kerja sebelum dapat kerja baru. So kami akan bantu untuk meringankan beban supaya kita boleh bantu hutang-hutang yang dia tanggung, contoh untuk rumah tertunggak contoh, atau bil listrik sampai dapat resip merah nak kena potong. Kita akan bantu dari situ. Dan kita melihat tak semuanya kita orang kata gagal tu tak boleh lagi mohon. Tapi kegagalan tu apa sebabnya, kita akan lihat di situ. Kan kita nak juga sentuh tentang jenis-jenis permohonan, dan adakah selain daripada lain jenis permohonan bantuan itu lain cara untuk memohonnya juga. Nanti kita akan dekati tentang topik ini, antara topik yang juga hangat diperkatakan. Kalau anda mungkin ada persoalan, ringan-ringankan tangan untuk type di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada kesempatan, admin akan bangkitkan isu ini. Kita akan bawa lagi topik di episod yang akan datang untuk Sembang LZS. Sambil-sambil itu kita rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Okey Aceh, ready? Lembaga Zakat Selangor. Take 1, action. Assalamualaikum semua. Saya lembaga. Kat. Lembaga Zakat Selangor. Take 2, action. Assalamualaikum semua. Saya Aceh, mewakili Lembaga Zakat Selangor. Ingin mengajak anda berzakat. Sebab ini iklan zakat. Dah zakat belum? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau. Ada zakat pendapatan, harta, emas dan banyak lagi. Zakat ni lah pembawa berkat kepada setiap harta dan usaha kita. Dengan zakat ni jugalah kita boleh membantu sesama kita. Bayangkan kesusahan yang dihadapi golongan asnaf pada waktu pandemik ini. Setiap sen sangat bermakna buat mereka. Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. So, jom semua kita berzakat bersama di Zakat Selangor. Sekarang ni mudah je. Bayar online, tak pun download app Zakat Selangor. And cut. Steady Aceh. Bagus. Ketahui lebih lanjut di media sosial Zakat Selangor dan laman web kami. Anda hanya satu klik lagi untuk ke arah kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa walah. Saya Piyu Amin hari ini bersama-sama dengan anda untuk menjawab persoalan netizen yang sampai kepada saya. Soalannya adalah, adakah seseorang yang telah membayar zakat pendapatan masih wajib untuk membayar zakat wang simpanannya walaupun wang simpanan tersebut datang dari pendapatan yang sama? Apa yang kita kena fahami di sini, zakat pendapatan ada isu yang lain dan juga zakat simpanan isu yang lain. Soalan sekarang, apakah hukum wajib ataupun tidak untuk kita mengeluarkan zakat simpanan daripada pendapatan yang telah kita zakatkan daripada jumlahnya? Contoh hari ini apabila kita dapat duit gaji kita ataupun pendapatan job-job yang kita dapat, kita dah asingkan dah 2.5% untuk kita keluarkan zakat. Sekarang nak keluarkan zakat lagi ke daripada zakat simpanan pendapatan kita? Maka ia tidak wajib dah. Sebab Nabi SAW bersabda, tidak ada dua kali zakat pada harta yang sama pada tahun yang sama. Jadi jelas di sini, bagi anda semua dan netizen di luar sana yang kadang-kadang pening kepala ni, zakat pendapatan lain, zakat simpanan lain, nak keluarkan macam mana, nak taksir macam mana, anda boleh pergi ke laman web Lembaga Zakat Selangor. Anda boleh layari www.zakatselangor.com.my. Di sana ada pelbagai info dan taksiran harta pendapatan dan juga segala berkaitan dengan zakat akan memudahkan anda semua. Dan kalau anda nak terus bersemuka dengan pegawai-pegawai kami, anda boleh terus pergi ke cawangan Zakat Selangor yang berdekatan dengan anda. Dalam masa yang sama, apa yang perlu kita ingatkan bahawa zaman ini zaman moden, zaman teknologi, semuanya cashless, semuanya di hujung jari. Anda boleh bayar zakat anda melalui online, anda boleh taksir zakat anda melalui online. Hanya nak tak nak sahaja itu terpulang jawapannya kepada kita. Jadi jom sama-sama kita laksanakan zakat ini agar harta kita terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
anda masih lagi bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, YouTube, TikTok dan juga Instagram Lembaga Zakat Selangor, dan jangan lupa juga untuk layari www.zakatselangor.com.my untuk anda dapatkan informasi terkini berkaitan dengan zakat. Topik kita pada kali ini, permohonan zakat susah ke? Kalau tadi di awal kita bersama dengan Encik Mak Yusmizan, masih lagi bersama dengan kita, dah kongsikan pengenalan sedikit awal apa yang isu-isu berbangkit berkaitan dengan permohonan zakat itu sendiri. Tapi kali ini kita nak sentuh tentang proses pengagihan. Selepas permohonan telah pun didapati oleh pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri, apakah proses yang seterusnya dilakukan oleh LZS? Silakan. Okey, selepas siasatan dibuat, permohonan diterima tu kami akan menjalankan siasatan. Okey. Dan kami akan melihat siasatan tu adakah biasa punya siasatan ataupun yang perlu kajian. Cuma segera. Kan, jika segera, kami ada skuad Saidina Umar yang akan terus turun ke lapangan. Ya, walaupun tak kira lah waktu malam ataupun petang, kita akan terus ke lapangan. Okay, apabila siasatan itu dibuat dan memastikan dia layak, dan kita akan melihat apa sebenarnya dalam siasatan itu, keperluan bantuan apa yang diperlukan. Kalau dia melibat kepada bancian fakir miskin, kami akan sahkan dia sebagai fakir miskin, dan kita akan melihat kalau dia memerlukan bantuan asas, kewangan bulanan, makanan, mungkin sewa rumah, tempat tinggal. So kita akan bantu terus menyalurkan. Tapi daripada dokumen lah, kalau jika melibatkan sewa rumah, kita perlukan dokumen daripada tuan rumah. Betul. Itu pun proses yang lain perlu dijalani. Perlu dijalani. Tapi mungkin dia perlukan pembaikan rumah, baik pulih rumah. Dan kita ada satu bantuan baik pulih rumah. Yang ini maksudnya kita perlukan dokumen, kita akan menilai kerosakan-kerosakan tersebut sebelum pembaikan terus dibuat oleh pihak LZS. Ya, kan kadang-kadang kita tak nampak tentang proses yang perlu dilalui kan, untuk menyalurkan bantuan itu bukan mudah ya. Prosesnya perlulah betul-betul diperincikan supaya tidak ada ketandusan dari sudut menyalurkan bantuan. Dan bagaimana dengan penempatan amil di kawasan-kawasan, terutama sekali kawasan-kawasan yang sukar untuk mendapat capaian internet, pendapatan ataupun informasi yang susah untuk kita dapat. Di situ juga bukan tak ada golongan asnaf, malah ramai juga golongan asnaf yang terdapat di situ. Jadi dari sudut pandangan Encik Yusmizan sendiri, bagaimana penempatan amil untuk di kawasan-kawasan tersebut? Okey, sebenarnya amil karya ni dia akan bersama di kawasan lah, di tempat tinggal asnaf-asnaf ni yang berdekatan di masjid dan di surau, dan mereka ni akan sentiasa bergerak. Ya, sentiasa akan bergerak. Kalau contoh kalau di kawasan bandar sekarang ni kan, mungkin masjid jauh. Tapi ada amil yang berdekat dengan surau di kawasan tersebut. So mereka akan bergerak di kawasan apartment. Mereka akan bergerak dan mereka boleh dihubungi di peringkat surau ataupun di peringkat masjid. So tak ada masalah, dan nombor-nombor telefon mereka pun ada dipaparkan di setiap dan mereka boleh terus berhubung dengan amil-amil. Ya, baik. Itu dia. Kalau mungkin kita tak mengambil tahu, kita tak tahulah kan. Betul. Jadi mungkin kita sendiri perlu ada inisiatif untuk mengambil tahu bagaimana untuk mendapatkan nombor telefon amil, di mana amil yang berdekatan dengan kawasan kita, untuk dapatkan informasi yang secara terus, bukan daripada bualan-bualan orang yang ini dapat ambil borang ni kan. Kalau kita dapat berjumpa secara terus dengan amil yang sememangnya diiktiraf oleh pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri, kita dapat informasi secara direct. Bagaimana pula dengan LZS kalau kita katakan tentang menerima kelayakan ataupun memeriksa kelayakan seseorang pemohon itu? Okay, kita akan memastikan bila menerima permohonan, kita akan pasti tadi had kifayah. Bagaimana had kifayah ni dibuat? Had kifayah ni pengiraan dia bagaimana? Ya, kita akan lihat kepada had kifayah pendapatan dia, dan bagaimana kiraan ni dibuat. Kita akan pastikan ketua keluarga tersebut tinggal di rumah berbayar atau tidak berbayar. Sebab kaedah pengiraan tu berbeza. Bermula kalau berbayar ni dia rendah sikit lah, tinggi sikit, RM1,070 itu kiraan dia, dan kalau percuma RM695. Itu ada permulaan, dan semula daripada tanggungan dewasa bekerja, dewasa tidak bekerja, dan juga anak-anak 7 hingga 17 tahun dan anak yang sekolah pra. Dan juga mungkin ada tambahan tanggungan-tanggungan yang mungkin ada OKU kan, yang penjagaan. So ini kita masukkan dalam pengiraan kifayah. Selepas dia layak fakir miskin, orang kata jika pendapatan itu bawah daripada 5% baru ditentukan dia adalah fakir. Lebih daripada 50% dan pada kumpulan pendapatan dia baru dikirakan miskin. Itulah perkiraan had kifayah sebelum nak menyalurkan bantuan-bantuan. Ya, itu pun penting juga perlu kita fahami juga ya. Bagaimana dengan tempoh selepas permohonan dilaksanakan? Adakah tempoh-tempoh tertentu yang kita ketahui jawapan dia sama ada gagal ataupun berjaya untuk permohonan itu? Okey, tempoh untuk melayakkan dia fakir miskin, dia akan on the spot, dia akan tahu dia layak fakir miskin. Pengiraan had kifayah ni pun tak boleh lihat di web Lembaga Zakat Selangor, dia boleh kira sendiri. Maksudnya on the spot dia dapat fakir miskin. Dan selepas tu pegawai akan melihat keperluan tersebut ataupun penolak ambil karya akan melihat mungkin dia memerlukan keperluan bulanan. So mereka akan terus sure untuk keperluan bulanan, dan kita akan salurkan bantuan
bulanan lah. Okey, proses pengagihan dilaksanakan selepas berapa lama? Barulah dia dalam dapat tempoh kalau keperluan asas ni dalam tempoh 3 hari. 3 ke 7 hari kita akan untuk luruskan bantuan. Tapi bagi tempoh bantuan yang memerlukan dokumen, contoh sewa rumah, bantuan rumah atau bantuan perubatan, so kita akan tempoh dalam 7 hingga 14 hari untuk memastikan bantuan ini terus dapat disalurkan. Okey, itu dia. Antara isu yang berbangkit juga, ada setengah ni yang memohon lain tetapi akaun number yang diberikan untuk mendapatkan bantuan untuk diakses tu lain pula. Begitu juga yang timbul apabila mereka yang mohon lain yang datang untuk collect zakat pun orang lain. Bagaimana untuk situasi ini? Apa prosedur yang sebenarnya yang perlu kita fahami? Pertama sekali kita harap asnaf dapat mengisi maklumat dengan lengkap, supaya utamanya nombor IC dan nombor akaun, supaya pembayaran saluran bantuan tersebut, contoh kewangan bulanan dapat salur dengan cepat. Baik. Bagi yang orang mungkin dia uzur ataupun dia masuk uzur ni dia tak sihat, dia sakit terlantar, maksudnya kalau dia mewakilkan, dia perlu ada surat kuasa untuk dia datang ke lembaga zakat untuk mewakilkan kepada mungkin anak dia, saudara dia yang sakit kronik terlantar, tak boleh bergeraklah. Okey. Dan juga kami berharap sebenarnya pada asnaf fakir miskin supaya saluran bantuan ini tepat dan cepat. Dia boleh orang kata mengemaskini maklumat diri dari portal asas kami. So boleh update supaya alamat tu tepat. Kadang kita berubah, nombor telefon bertukar. Kan kalau tak update kita susah nak salurkan bantuan, memberi info yang tepatlah kepada asnaf. Itu dia, mengemaskini data-data anda kan. Kadang-kadang mungkin pada tahun lalu kita dalam keadaan kondisi yang baik dan boleh pergi menerima. Lepas tu mungkin jatuh sakit dan sebagainya, bantuan perlu dah disampaikan terus direct kepada pintu rumah dan sebagainya. Dan bila kita bercakap dan berkongsi tentang pengagihan zakat ini, adakah setiap penerima itu cara untuk kita agihkan zakat berbeza? Bergantung pada situasi atau bagaimana? Ya, bergantung pada situasi. Kalau betul memang dia sihat, produktif dan sihat tubuh badan, memang dia perlu kita boleh salur melalui akaun bank. Tapi kalau jika dia tak sihat, kami akan datang ke rumah untuk menyalurkan bantuan. Sebab kita memang kerap melalui program ziarah. Kami ziarah ke asnaf fakir miskin untuk memastikan mereka tinggal di tempat yang disahkan. Sudah apa keperluan dia akan datang. Kami akan melihat berapa lama dia boleh jadi asnaf. So kita akan lihat supaya kita akan melihat kepada ini asnaf produktif. Mungkin ada program-program lain kami boleh susunkan seperti program pembangunan dalam memastikan menyantuni asnaf tersebutlah. Bagaimana dengan tanggungan seorang pemohon kalau mungkin nak menyalurkan bantuan itu kepada si yang menjaga yang menjaga ayah ataupun ibu, tapi yang dapat itu adalah anak. Contoh tanggungan. Okey. Dia tanggungan ni jika ketua keluarga itu ibu dan ayah. Jadi tanggungan anak-anak. So apa anak-anak punya? Contoh bantuan pendidikan. Okey, bantuan pendidikan bagi anak-anak yang masih di bawah tanggungan 7 hingga 17 tahun kan bersekolah rendah dan menengah, saluran bantuan tersebut kita bagi kepada ibu dan ayah untuk membayar yuran sekolah. Kan. Jadi kalau bantuan keperluan sekolah ni kita akan salurkan bantuan untuk beli baju sekolah, semua kaedah-kaedah tersebut kepada ketua keluarga. Tapi bagi anak yang bersekolah di bersekolah di IPT, universiti, anak tersebut boleh terus memohon. Baik. Jadi kita akan salurkan terus kita bagi bantuan yuran pembayaran di IPT, wang saku mereka dan terus kepada anak mereka. Baik. Ada tak apa-apa sama ada platform maupun aplikasi laman web dan sebagainya yang membolehkan seseorang individu tu tahu bahawa kalau ada bantuan-bantuan lain dia dah dapat, bantuan zakat ni tak layak untuk diterima? Bagaimana mereka nak kira bantuan lain dia dah dapat, bantuan ni dah dapat, mungkin aku tak layak untuk bantuan yang sebegini, ataupun bagaimana proses itu dijalankan? Kita lihat kepada asnaf fakir miskin. Asnaf fakir miskin. Mungkin dia dah terima bantuan-bantuan lain. Tapi sebenarnya dia masih layak untuk melihat kepada bantuan lain, melihat kepada keperluan dia tadi. Okey, contoh kalau kata dia dah dapat memang bantuan kewangan bulanan dan makanan bulanan. Tapi sebenarnya dia masih terbeban dalam untuk bayar sewa rumah. So kita boleh bantu walaupun dia dapat dua yang tadi. Tapi mungkin jika masa sama atau dia sakit. Dia mungkin boleh dapat bantuan perubatan bulanan. Sebab bantuan bulanan ni ada yang bentuk one off, ada yang bentuk secara berkala. So kita boleh bantu. Itu asnaf fakir miskin. Jadi kalau asnaf-asnaf yang lain yang memerlukan bantuan perubatan, ada juga melalui asnaf Gorimi dekat situ. Baik. Apa antara usaha yang dilakukan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri untuk memastikan bantuan ini dapat disampaikan dengan cekap, tegak, adil dan juga dapat disampaikan ke golongan sasaran dengan seperti mana yang diwajibkan sampai kepada golongan sasaran itu? Kalau dilihat di negeri Selangor je, kami ada asnaf fakir miskin lebih kurang dengan mualaf 66,000 asnaf fakir. Jadi memang satu jumlah yang besar untuk kami bergerak dengan cepat. Kami dengan pegawai-pegawai kami yang berada di lapangan, termasuk dengan peluang amil karya
yang sentiasa akan terus menyantuni mereka dengan segeralah. Dan kami juga di peringkat LZS sentiasa akan memikir untuk menambah baik sebab kita ni ke arah digital. Jadi penyaluran tu cepat, masing-masing nak bantuan tu nak cepat. So kami tengah dalam proses menambah baik proses-proses itu. Jadi kita ada portal asas yang mana Asnaf boleh update kemaskini maklumat mereka, ya, dan juga kami ke arah penyaluran bantuan secara online. Kita ke arah permohonan secara online, yang ini penambah-penambahkan yang kita akan buat di masa-masa yang datang, insya-Allah. InsyaAllah, itu dia kan sedikit sebanyak pencerahan maupun penjelasan berkaitan dengan isu-isu yang berbangkit maupun persoalan-persoalan yang sering kali bermain di minda kalian semua. Tidak tahulah datang daripada siapa, tapi individu yang mengajukan soalan itu adalah individu yang nak tahu, nak cakna tentang keadaan maupun proses pengagihan zakat yang perlu dilaksanakan kepada golongan sasaran dengan yang baik, dengan baik, telus dan juga adil. Terima kasih Encik Yusmizat untuk setakat ini. Kita ada satu lagi segmen di mana kita nak berkongsi sekejap lagi tentang jenis-jenis agihan dan juga permohonan zakat. Apa yang perlu kita fahami melalui proses dan juga operasi standard yang perlu ditetapkan dalam setiap kategori. Kita akan perhalusinya seketika nanti hanya di Sembang LZS. Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu dalam siri video kali ini. Topik hari ini, ke mana agaknya wang zakat dibelanjakan? Yalah, kita dah tunaikan zakat. Dan tentu kita nak tahu bagaimana wang tersebut digunakan. Wang zakat yang ditunaikan digunakan untuk beberapa perkara. Pertama, membiayai sewa rumah para asnaf di Selangor. Bukan sekadar deposit saja tau. Malah bayaran sewa setiap bulan turut diberikan kepada yang layak. Rumah merupakan keperluan asas untuk berteduh dan meneruskan kehidupan mereka. Biasanya kos dalam sekitar RM500. Tapi yang ni sewa sebulan ya. Kalau setahun dah RM6,000. Itu baru satu keluarga tau. Kedua, kami juga ada memperbaiki rumah uzur ataupun rumah yang ditimpa hujan seperti berlakunya kebakaran dan banjir. Tahun 2020, kos untuk ini adalah sebanyak RM14 juta. Dan seramai 662 orang asnaf menerima bantuan ini. Ketiga, barangan asas dapur untuk hidangan makanan harian keluarga asnaf. Kami menyalurkan peruntukan sejumlah RM10.5 juta pada tahun 2020 bagi tujuan ini. Keempat, pembiayaan yuran sekolah pelajar yang memerlukan akan mendapat bekalan ilmu yang sempurna dan terbaik. Dan yang paling besar ialah bantuan kewangan untuk perbelanjaan asnaf, yang mana sebanyak RM181.6 juta telah diagihkan pada tahun 2020. Banyak lagi perkara yang dibantu menggunakan hasil kutipan zakat yang saudara dan saudari tunaikan, walau sekecil RM10. Dengan musim wabak pandemik melanda, kami sedar makin ramai yang semakin susah. Ayo kita terus kuatkan kesatuan ummah, bantulah sesama kita untuk menyumbang zakat kepada saudara-saudara kita yang susah di luar sana. Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. Bantu kami kongsikan video ini. Tunaikan zakat atas talian di www.zakatselangor.com.my atau di fbx.zakatselangor.com.my.
Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kembali bersama dengan anda untuk siaran pada kali ini di mana kita bawakan khas untuk topik yang cukup menarik, cukup dekat dengan anda. Permohonan zakat, susah ke sebenarnya? Kalau anda dah ikuti perbincangan daripada awal tadi bersama dengan Cik Yus Mizan, anda tahu sebenarnya ada proses-proses yang tertentu, kelayakan yang tertentu maupun borang yang perlu anda fahami daripada A sampai Z. Tapi bukanlah sukar, bukanlah susah sebenarnya permohonan. Dan sebenarnya kita nak kongsikan juga bersama dengan Cik Yus Mizan, dapatan untuk mereka yang gagal dalam permohonan tidaklah begitu banyak kan? Mungkin nak sedikit terangkan, kita sentuhkan sebelum kita masuk topik kita ni. Okay. Sebenarnya kalau dilihat permohonan bantuan ni tak ramai pun yang tertolak gagal. Tapi kegagalan itu mungkin atas sebab dokumentasi-dokumentasi yang tidak lengkap, yang perlu dilengkapkan. Yeah. Tapi kita masih ada lagi orang kata boleh berbincang, melihat dokumen apa yang untuk dimudahkan supaya bantuan itu sampai. Ya, itu dia kan. Yang paling penting objektif kita adalah nak menyampaikan bantuan yang berhak. Betul, kepada golongan sasaran yang berhak untuk menerima bantuan ini. Okey, kita nak bercakap tentang jenis-jenis agihan maupun permohonan zakat. Itu yang menjadi topik kita pada kali ini untuk segmen yang ini. Bagaimana dengan jenis-jenis permohonan maupun agihan zakat ini yang perlu kita fahami? Okey, untuk sebenarnya jenis permohonan ni bagaimana nak berurusan dengan lembaga zakat. Ya, kita mudah seperti saya cakap awal tadi, kita ke kaunter-kaunter penuh amil karya. Dan kita banyak lagi sebenarnya skop-skop bantuan yang kita ada. Ya, terutama kepada fakir, miskin, mu'alaf. Ya, kalau kita lihat pada fakir miskin ni, kita ada bantuan asas, bantuan asasi terdiri daripada kewangan bulanan, makanan bulanan, bantuan sewa rumah. Dan kita ada juga bantuan-bantuan sekumpulan bina rumah, baik perlu rumah, dan juga ada bantuan bayaran baki akhir rumah. Mana untuk orang kemiskinan bandar yang kata baki dia dah rendah, melihat memang tidak mampu, kita ada penyelesaian lamsam contoh untuk penyelesaian baki rumah. Dan juga kita ada kalau jika mu'alaf, ya, mu'alaf kita ada bantuan kumpulan mu'alaf, kita ada kelas bimbingan untuk mu'alaf. Kita ada kelas yang kita latih ajam ke setiap hari, sebulan dan 13 hari untuk kelas mereka dan mereka ikut kelas, dan juga bantuan-bantuan mu'alaf, dan juga asnaf-asnaf lain, kumpulan-kumpulan institusi yang lain pun kita ada bantuan untuk memastikan mereka mendapat manfaat zakat tadi. Ya, bagaimana dengan penetapan jenis-jenis bantuan ini? Adakah ditetapkan mengikut kepada situasi yang berlaku pada waktu itu ataupun bagaimana? Dia sebenarnya melihat pada situasi apa yang diperlukan pada waktu itu. Melihat kepada kesusahan dia, kepayahan dia yang menyebabkan dia terasa terbeban untuk menguruskan kelangsungan hidup. So kita akan melihat kesusahan dia. Kalau kata mereka hanya memerlukan tempat tinggal, so kami akan bantu untuk menguruskan sewa rumah. Mungkin kewangan bulanan dia tidak perlu sebab mereka bekerja. Tapi hanya untuk tempat tinggal. Dan kesusahan kita melihat. Dan kita akan pastikan mereka dapat tempat tinggal sebab maksud salah satu kita pastikan tempat tinggal dia, nyawa dia semua kan. Contoh pada itu, jadi kita kena pastikan mereka selamat. Ya, tuntutan kepada mereka yang untuk menamatkan bantuan juga adalah digalakkan bagi mereka yang rasa macam mungkin dah keluar sebenarnya daripada kepompong asnaf dan sebagainya. Bagaimana tuntutan kepada mereka? Adakah mereka ini digalakkan untuk mengemaskini data selepas mereka rasa mereka tidak lagi berada dalam kepompong asnaf? Okey, bagi mereka yang rasa dah memang dah tidak layak dalam menamatkan, maksudnya dia dah terkeluar daripada asnaf fakir miskin. Mereka data tu memang akan ada di lembaga zakat Selangor mana yang telah terkeluar daripada fakir miskin, yang mana kita tidak salurkan bantuan lagi. Kita tidak salurkan bantuan lagi dan kita akan bagi kepada asnaf-asnaf yang lain. Dan mereka juga kita tak tinggal begitu saja, supaya mereka kita akan pastikan juga kalau tidak dapat dizakat, mungkin pada agensi-agensi lain akan membantu mereka, insya-Allah. Ada possibility ataupun kemungkinan mereka jika kalau boleh kita tak naklah mereka kembali kepada kehidupan itu, tapi jika keadaan ekonomi yang mendesak, faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka sekali lagi perlu melakukan permohonan, boleh mereka mohon lagi untuk mendapatkan bantuan? Okey, itu boleh sebab kita akan inilah sebenarnya adanya hadu kifayah. Bagaimana kita sebab kesusahan senang ni kita tak tahu. Mungkin sekarang dia keluar dalam keadaan dia dah sedang setahun 2 tahun. Lepas tu mungkin ada dibentik, contoh kita dalam tempoh PKP, COVID, kita dihimpit semula kemiskinan. So kita akan banci balik. Jika melayakkan masih layak fakir miskin, kita akan beri bantuan dalam fakir miskin. Okey, baik. Maknanya tak ada tempoh yang tertentu. Contohnya bantuan pernah diagihkan kepada individu tersebut selama hampir 10 tahun dia menerima bantuan. Jadi adakah tindakan susulan melihat kepada bagaimana yang perlu disuntikkan dalam keluarga itu untuk mengeluarkan mereka daripada sentiasa menerima bantuan dan diberikan bantuan-bantuan pembangunan yang lain contohnya? Okey, di peringkat LZS kami sentiasa review asnaf setiap tahun. Kami akan review dia punya pendapatan dengan dalam
review had kifayah mereka. Setiap tahun kami akan mereka ni dah terkeluar ke atau belum. Sebab daripada review itu juga kami akan melihat mereka ni produktif atau non produktif. Okey. Kan sebab kita dalam zakat kita ada bantuan berbentuk konsumtif atau produktif. So jika mereka ni bila kita review mereka produktif, kita ada program-program pembangunan asnaf. Yang mana tujuan program pembangunan asnaf ni kita nak mengeluarkan dia, membentuk diri dia untuk keluar daripada asnaf. Dia bukan rasa bila duit zakat ini kekal. Zakat ini adalah bersifat sementara. So mereka kena tahu. So kami akan susun program-program mereka dari segi program motivasi. Program pembangunan asnaf ni bukan daripada ketua keluarga saja, termasuk daripada anak-anak dia sekali. Daripada ketua keluarga dan anak-anak dia, program pendidikan, dan dari segi ketua keluarga juga kita boleh bantu dari segi keusahawanan, kerjaya, supaya mereka tidak rasa bantuan zakat ini menjadi keselesaan, comfort zone. Betul. Jadi kami perlu berikan suntikan satu motivasi pada mereka. Dan jika mereka anak dia tak bekerja walau dah peringkat belia, kami akan carikan program-program kerjaya yang kami ada anjurkan, program kerjaya berkolaborasi bersama-sama agensi. Ya. Melihat kepada tingkatnya pungutan zakat lagi-lagi pada musim PKP, tapi kita tidak boleh lupa tingkat juga golongan asnaf yang terutama sekali di Selangor. Bagaimana dengan jangka masa pada tahun-tahun akan datang? Desakan ekonomi dan sebagainya, adakah permohonan juga dianggap akan meningkat pada tahun akan datang? Kita tak pasti desakan hidup. Kan, walaupun kutipan zakat nampak meningkat, kita pun menjangkakan dengan unjuran peningkatan fakir miskin ini mungkin akan berlaku 7 hingga 8% setahun. Jadi situasi ini kita akan lihat secara lebih terperinci. Supaya dengan duit zakat yang ada, kita perlu membuat inisiatif bagi memastikan mereka ini disantuni dengan baik. Dapat disantuni keseluruhan supaya tidak ada keciciran. Sebab ini yang termasuk duit zakat ni kita perlu sampaikan kepada golongan sasar, penerima. So perlu cepat. So kami dengan jangkaan inilah, dengan kutipan yang ada, dengan jangkaan 7 hingga 8% peningkatan asnaf fakir miskin dan inisiatif yang baru kita akan laksanakan. Mengambil kepada situasi terkini, iaitu kita mengalami satu cuaca yang tidak menentu juga. Amaran daripada Amerika Syarikat yang mengeluarkan yang Malaysia bakal menghadapi satu situasi yang amat buruk, termasuklah banjir-banjir besar yang pernah berlaku sebelum ini. Bantuan begitu cepat sekali diagihkan. Kalau kita tengok pada waktu lalu, Lembaga Zakat Selangor turut turun padang untuk menyantuni mereka yang juga terkesan dengan keadaan banjir. Sebelum keadaan ini berlaku, bagaimana dengan mereka yang jika situasi ini berlaku terhadap kawasan-kawasan, sebab kawasan yang sebelum ini tak pernah lagi banjir, berpuluh tahun dilanda banjir pada musim yang lalu, tak mustahil ia akan terjadi lagi. Jadi mereka ni nak mendapatkan bantuan, bagaimana prosesnya, permohonan yang perlu dilaksanakan oleh mereka? Okey, kita dah dengar berita kemungkinan akan berlaku banjir besar Oktober, November, Disember. Betul. Kan, jadi kesiapsiagaan ini pun di peringkat LZS kita dah bersiap siaga untuk memastikan penyaluran bantuan. Seperti yang lepas kita ada portal banjir, yang mana kita akan mengaktifkan portal tersebut supaya pemohon-pemohon boleh menggunakan portal LZS dalam memerlukan bantuan. Dari situ kita akan aktifkan insya-Allah untuk supaya kita memastikan orang yang kesusahan pada masa itu dapat disalurkan bantuan dengan segera. Selain kami juga akan bekerjasama dengan Jawatan Kuasa Bencana di peringkat daerah, di peringkat negeri untuk menyalurkan kotak-kotak makanan supaya mereka dapat dibantu dengan segera. Itu yang pastinya menjadi salah satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian, kan. Kalau mungkin sebelum ini bantuan perlu diagihkan kepada golongan sasaran seperti mana yang kita tahu, tapi di akhir tahun ini kerap kali berlakunya banjir besar. Satu lagi perkara yang perlu diperhatikan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor, tanggungjawab juga untuk melaksanakan memberi bantuan kepada mereka secepat yang mungkin, kerana situasi itu amat sukar dialami oleh mereka, lebih lagi kehilangan rumah, harta benda dan sebagainya, apatah lagi barangan keperluan. Soalan saya yang seterusnya, mungkin di sini warga emas ataupun orang tua OKU maupun anak yatim, bagaimana dengan status mereka ini melayakkan permohonan untuk mohon zakat? Okey, untuk bagi orang tua, warga emas, sebab stigma masyarakat jika orang tua, warga emas, kenapa dia tak bagi zakat? Sepatutnya dia layak dapat zakat. Tapi zakat ini berbeza. Dia bukan macam bantuan daripada agensi-agensi lain. Zakat jika kita melihat kepada siapa yang menanggung dia. Kita akan kira hadis kifayah mereka. Kalau memang dia sebatang kara, tiada siapa tanggung, dikira hadis kifayah dia, mereka layak, kita akan bantu. Jika mereka sebatang kara juga dia tidak ada tempat tinggal. Di lembaga zakat kita ada rumah jagaan warga emas. Kita ada bait mawadah, yang mana jika yang sebatang kara tiada siapa yang sihat, kita boleh letakkan di pusat jagaan kami.
ya, termasuk juga anak yatim OKU. Jika termasuk dalam hadut kifayah tersebut, kita akan bantu mereka menggunakan asnaf fakir miskin. Tetapi kalau mungkin OKU, ya, dia tak layak dalam asnaf fakir miskin. Kita ada bantuan-bantuan OKU yang berbentuk alat-alat bantuan perubatan, contoh bagi pesakit yang cerebral-palsy, kan, yang memerlukan alat sokongan, kita ada bantuan tersebut. Dan kita juga membantu juga kepada pusat-pusat jagaan OKU yang kita bagi sumbangan untuk mereka menguruskan anak-anak OKU. Jadi cara permohonan sama masih lagi melalui website dan sebagainya. Itu melalui agensi. Maksudnya kita sumbangan di bawah asnaf fisabilillah. Kalau dia sakit, kita boleh asnaf al-ghorimin. Kalau jika layak dia fakir miskin, baru kita akan di bawah asnaf fakir miskin. Itu dia. Okey, bercerita tentang kemiskinan dan sebagainya. Ada pendapat yang mengatakan macam kalau ayah saya dapat bantuan, saya pun nak mewarisi bantuan tersebut. Jadi apa komen daripada Encik Yusmizan sendiri melihat kepada keadaan ini diwarisi? Tak kira lah apa asnaf ataupun miskin, tetapi ingin diwarisi. Kalau dia dapat, saya nak dapat juga. Saya menggunakan lesen itu untuk mendapat bantuan juga. Bagaimana komen? Sebenarnya tidak boleh. Kita kena faham, zakat ini bukan bantuan kekal. Zakat ini adalah sementara, bantuan sementara. Dia bukan untuk diwarisi ayah kepada anak, anak kepada cucu. Tidak. Tetapi jika anak tersebut ada tanggungan sendiri dan dibanci dia layak dalam hadut kifayah, boleh layak dan fakir miskin. Tapi dia bukan berbentuk warisi. Jadi kita akan semak sentiasa berdasarkan kelayakan. Untuk kita pastikan dia ada kifayah. Itu kita kena faham, zakat ini bukan diwarisi. Betul. Sememangnya kita ingin melihat kepada mereka di luar sana yang walaupun berada dalam situasi itu, kita ingin mereka keluar daripada kepumpung kemiskinan. Ada juga program yang diajukan, iaitu program pembangunan yang mungkin menjadi keutamaan kini di LZS. Ini nak ceritakan sedikit perkembangannya. Okey, untuk di LZS kita ada program pembangunan asnaf. Kita akan melatih untuk memastikan mereka yang produktif ini mengikuti program-program kami. Yang kita ada bermula dengan program induksi asnaf, yang mana induksi ini kami akan mengenal pasti apa kelebihan-kelebihan, apa dia punya kelayakan, dia punya kelebihan. Baik. Untuk kita memberi latihan-latihan yang dia perlukan. Mesti latihan keusahawanan. Usahawan banyak skop dia, mungkin dia boleh berniaga, dia boleh menjahit. So bantuan-bantuan ini mudah untuk kita, supaya kita nak target mereka bila mereka program usahawanan, dia mereka berjaya. Kita boleh bentuk untuk menjadi ada produk dia sendiri untuk dia maju. Betul. Bagi anak-anak yang ada anak yang belia, kita akan anjurkan proses kerjaya supaya mereka tidaklah duduk kat rumah. Oh, untunglah dapat bantuan zakat, saya duduk je lah kan. Kita tak nak. Kita nak yang anak yang dah dewasa, yang belia, yang ada, yang produktif, yang boleh membantu keluarga dia keluar daripada kepung kemiskinan. So kita akan slotkan dengan program-program kerjaya untuk mereka mengikuti program ni. InsyaAllah berkomunikasi dengan kita akan terus bersama dengan asnaf ni untuk memastikan mereka ikutlah program-program LZS. Dan tak cukup dengan itu, ada juga perkongsian inspirasi dikongsikan mereka yang dulunya menerima bantuan kini menyalurkan bantuan, kini menjadi orang yang mampu untuk membayar zakat. Kisah-kisah inspirasi itu turut dikongsikan oleh LZS sendiri. Bagaimana ia beri impak kepada mereka untuk melihat kepada testimoni yang berjaya apabila LZS ni menyuntik segmen ataupun sistem pembangunan dalam kalangan mereka? Sebenarnya dia mempunyai impak yang besar. Sebab dia bila kita melihat testimoni ini yang berjaya, dia membayar zakat. Kita ramai usahawan-usahawan kita yang dulunya penerima zakat, sekarang dia membayar zakat. Ini adalah pembakar semangat kepada asnaf-asnaf yang produktif. Kalau mereka boleh berjaya, kenapa saya tidak boleh berjaya? Saya harap kepada mereka yang asnaf yang produktif, ikutlah program-program yang dianjurkan LZS, ikut jadual yang telah ditetapkan supaya dia boleh menjadi satu hari nanti adalah pembayar zakat. Kita tak nak jadi penerima zakat dalam tempoh sampai 10 tahun, 5 tahun. Kita nak dalam tempoh segera, mungkin setahun, 2 tahun kita dah boleh keluar dan menjadi pembayar zakat satu hari nanti. Dan dengan zakat itulah kita dapat membantu asnaf-asnaf lain yang memerlukan. Itu harapan kami. Betul. Harapan kita adalah untuk boleh membantu ramai lagi asnaf-asnaf. Sebab semakin hari semakin ramai asnaf baru. Tak cukup lagi dengan miskin bandar, dengan keadaan yang mendesak dan sebagainya. Ekonomi kita pada tahun yang akan datang juga dikabarkan perlu diberi perhatian, inflasi dengan sistem ekonomi. Pastinya akhir kata mungkin sedikit sebanyak daripada pihak tuan sendiri untuk sama-sama kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku, dan juga mungkin permohonan ini stigma semata-mata, bukan sukar sangat pun. Cuma mereka perlu tahu proses yang sebenar, SOP ataupun standard yang sebenar perlu dijalani. Kepada semua pemohon-pemohon asnaf zakat, supaya sebenarnya bukan susah pun untuk memohon zakat.
dan bukan sukar sangat, dan pastikan maklumat-maklumat, dokumentasi yang lengkap supaya kita dapat menyalurkan maklumat itu dengan segera. Dan dan kita juga kena tanamkan supaya zakat ini bukanlah kekal. Zakat ini adalah sementara, dan apabila kita menerima zakat ini, kita kena niatkan, tanamkan daripada diri kita supaya hari ini aku menerima zakat, esok aku jadi pembayar zakat. InsyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pembayar-pembayar zakat. Ya, itu dia insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mat Yusmizan bin Yusof, Timbalan Ketua Division Operasi Agihan Asnaf, bersama dengan kita pada hari ini sepanjang 1 jam siaran untuk Sembang LZS. Topik kita yang kita bawakan, permohonan zakat. Susah ke? Kita dah jawab sedikit sebanyak soalan yang berbangkit, isu-isu yang menjadi perhatian. Kita harapkan penjelasan maupun pencerahan ini dapat membuka mata anda di luar sana. Sebenarnya bukannya mudah, bukannya susah sangat untuk memohon zakat, tetapi perlu tahu proses yang sebenarnya. Okey, untuk informasi lanjut anda boleh sahaja layari www.zakatselangor.com.my ataupun ikuti rapat-rapat Facebook kami. Segala informasi dikongsikan di situ. Tak kurang juga informasi yang kita bawakan di Sembang LZS. Itu sahaja dari kami. Assalamualaikum dan jaga diri. Terima kasih diucapkan kepada anda semua penonton setia Sembang LZS, destinasi zakat anda.